Assalamualaikum, nama saya Puteri Aisyah Kristina binti Azizan bersama ahli kumpulan saya iaitu Nur Akilah Kamilah daripada kumpulan 6 ingin membentangkan tajuk berkaitan pemeliharaan tanah pertanian. Kami akan membentangkan tajuk berkaitan pengenalan kepada diagnosis tanah, tujuan utama analisis aktiviti tanah, punca dan contoh tanah bermasalah serta cara-cara pemeliharaan tanah bermasalah. Lahan macam tu. Pengenalan diagnosis tanah. Diagnosis tanah atau dipanggil analisis tanah adalah satu aktiviti yang dijalankan untuk menentukan kandungan unsur pemakanan yang diambil oleh tumbuh-tumbuhan dan kadar kontaminasi dalam tanah. Analisa ini lazimnya dijalankan menggunakan teknik khusus untuk mengambil sampel tanah dan dianalisis menggunakan peralatan makmal yang sesuai di dalam makmal dengan Standard Operation Procedure iaitu SOP, rutin secara saintifik dan sistematik. Analisa tanah merupakan salah satu ujian untuk mengetahui kandungan nutrien dalam tanah. Selain daripada analisa daun, analisa air dan analisa kandungan baja. Data daripada aktiviti di makmal merupakan data yang bersifat fizikal dan juga kimia. Tujuan utama aktiviti analisis tanah ialah yang pertama, meningkatkan pengeluaran hasil pertanian atau tanaman. Yang kedua, melindungi alam sekitar daripada pencemaran. Yang ketiga, membantu dalam mencari punca masalah bagi tumbuhan yang terkena penyakit. Yang keempat, meningkatkan tahap kesuburan tanah. Dan yang terakhir, mengurangkan penggunaan bahan kimia seperti baja dan racun secara berlebihan. Kemudian, punca dan contoh tanah bermasalah. Antara punca tanah bermasalah ialah iklim mikro yang ketara, halangan mekanikal tinggi, nutrien rendah, tanah bertoksik terlalu tinggi, air tanah tidak seimbang, angin kencang. Contoh tanah bermasalah ialah tanah asid sulfat, tanah gambut, tanah bris, tanah bekas lombong serta tanah lempung. Contoh tanah bermasalah, tanah asid sulfat. Tanah asid sulfat ni sejenis tanah yang mengandungi tanah liat dengan pH kurang 3.5. Kandungan aluminium dan ferrum yang tinggi menyebabkan tanah jenis ini kurang subur. Tanah gambut pula, tanah gambut mempunyai kandungan bahan organik yang tinggi serta saliran yang kurang baik. Kandungan bahan organik ni contoh dia macam tinja haiwan. Tanah ini tidak memberi sokongan kepada pokok akar besar. Oleh itu, tanah ini tidak sesuai untuk tanaman seperti pokok getah. Seterusnya ialah tanah bris. Tanah bris mempunyai kandungan pasir yang tinggi dan tidak berstruktur. Tanah ini mempunyai lapisan keras yang menghalang penembusan akar dan kurang daya penyimpanan air. Kekurangan air pada musim panas dan pH-nya adalah sekitar 4.3 hingga 5.8. Tanah bris ni sesuai untuk tanaman pokok nenas. Okay, seterusnya tanah bekas lombong. Tanah bekas lombong mengandungi 80% pasir dan tidak berstruktur. Tanah bekas lombong terdiri daripada mineral, kuarza dan tidak mengandungi air yang banyak kerana peratus ruang rongga yang tinggi.
Akhir sekali ialah tanah lempung. Tanah lempung ialah tanah yang mengandungi kandungan liat yang tinggi. Kandungan liat yang tinggi menyebabkan tanah itu menjadi lekik apabila basah dan keras apabila kering. Jenis tanah ini mempunyai saliran yang kurang baik kerana mempunyai kadar peresapan air yang rendah. Tanah ini juga sukar digemburkan. Sebab tanah ni suka digemburkan sebab kalau dekat macam bukan pembangunan, dia macam tanah lapang, kebanyakan tanah lapang dia ialah tanah lempung. Tanah lempung ni bila basah dia jadi melekit, dia macam tanah liat. Aku lah. Oh kau cara cara pemeliharaan tanam masalah. Ada Kau lah keluar kan? tak atas tu? Tajuk atas dia ada keluar. Oh ada. Tak keluar lah. Okay. Aku Seterusnya, Oh kau cara pemeliharaan tanam masalah. Cara kita untuk mengatasi tanam masalah ni adalah menggunakan pembajaan. Pembajaan ni dapat dikelaskan kepada dua baja, iaitu baja kimia dengan baja organik. Baja kimia terdiri daripada bahan kimia yang membekalkan satu nutrien utama atau lebih. Baja organik mengandungi nutrien utama tetapi dalam kuantiti yang lebih rendah daripada baja kimia. Contoh seterusnya, pengapuran. Bahan kapur ialah bahan yang mengandungi kalsium. Terdapat juga bahan yang mengandungi bahan tambahan iaitu magnesium. Pengapuran juga bertujuan untuk mengurangkan keasidan tanah, membekalkan nutrien tumbuhan. Seterusnya, pemugaran. Pemugaran ialah satu proses memecah tanah, melonggarkan keadaan tanah yang padat. Contoh kita, pemugaran ni macam kita mengemburkan tanah. Lepas tu merangkumi kerja-kerja mengembur tanah. Macam yang saya kata tadi, pemugaran ni macam menggembur tanah dan merumpai. Bila kita buat pemugaran ni, sekali kita merumpai. Seterusnya terdapat dua operasi pemugaran iaitu pemugaran sekunder, pemugaran primer. Pemugaran yang kerap tidak digalakkan kerana akan merosakkan struktur tanah. Contohnya macam kita tak boleh buat pemugaran ni kerap sebab nanti struktur tanah rosak kan. Lepas tu pemugaran ni boleh dibuat ketika kita nak memulakan penanaman untuk membuat batas. Seterusnya. Terima kasih. So itu saja. Terima kasih.